وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Di mana kita berhenti minggu lepas ya? Surat nombor 2 bab ni bab qauluhu summa fi qawlihi tambih summa fi qawlihi summa harfun hadha summa harfun hadha qaul Ashmuni summa harfun bima'na al-wa'ih summa harfun ma huwa syarh al-alfiyah wasmun wa fi'lun summa harfun summa fi qawlihi summa harfun bima'na al-waw لأن هناك واو العطف بالواو واسم الكلم والكلم اسم وفعل هذا فيه واو ثم حرف هنا العاطف هو ثم ليس واو. ما معنى ثم؟ بمعنى ثم هنا بمعنى واو أيضا. هذا أسهل نفهم بالسبيوس وهو بمعنى الواو. إذ لا معنى للتراخي لأن الواو معناه التراخي والواو لمطلق الجمع والفاء معناه الترتيب والتعقيب وثم الترتيب والتراخي. في هناك مهلة زمن مدة ليس مباشر ليس تعقيب فرق بين الفاء وثم. لكن المعنى هنا معنى الواو أيضا إذ لا لأن الأصل معنى ثم وهو للتراخي ليس معنى التراخي بين الأقسام لكن هناك شك كثير. Maksudnya dia nak beritahu situ ialah walaupun digunakan summa pun maknanya wa juga wal kalimah ismun wa fi'lun wa harfun tapi digunakan summa. Jadi adalah perbincangannya banyak sih nak beritahu. Dia nak beritahu wa yakfi fil isy'ar bin hitat darajatil harf an qasimaihi ya qasimaihi bukannya qasimaiti miyati kata boleh. Dia bukan tak tu hak itu hak dia. Maksudnya apa? Wa yakfi fil isy'ar bin hitat darajatil harf an qasimaihi. Qasimaihi manu an syatraihi al ism wal fi' wal harf. Al harf al yuqal in hatta aqallu darajah min al fi'li wal ism min al ism wal fi' min qasimaihi. Dia mana pangkat huruf ni dia nak bagi tahu situ sebab dia guna summa isy'ar ni nak bagi tahu bahawa huruf ni adalah dia lebih pangkatnya kedudukannya lebih rendah daripada isim dan fi'il. Itu inhitat darajatul harf. Qismah itu maksud balik pada isim dengan fi'il. Isim dan fi'il lah. Mana syatraihi akhawaihi bolehlah. Tartibun nazim laha fi zikri ala hasabi tartibiha fi syaraf wa wuqu'ihi tarafan. Sebab dia pembagian disebut isim fi'il dan huruf kemudian tertib segi tertib Ibnu Malik ni tertibun nazim Ibnu Malik Ibnu Malik lah. Ibnu Malik bagi aqsamul kalimah ni lahalil kalimah dalam sebutan fizik ala hasabi tartibiha fi syaraf. Di segi sebutannya tertib sebutan isim fi'il huruf kemudian kan. Jadi nak menunjukkan isim tu lebih utama, lepas tu fi'il, lepas tu barulah huruf. Di segi kedudukannya, syaraf kemuliaan. Kalau dia disebut yang ketiga. Sebab itu kalau iyyaka na'budu tu huruf depan. Mana huruf? Dah di segi tertib dia tertib apa? Tengok di segi apa ni? Di segi kedudukan. Jadi kedudukan dia. Kedudukan huruf ni kan peranan dia kurang daripada
isim dan fi'il. Dia kata isim tu lebih utama daripada fi'il, lepas tu huruf. Walaupun dalam bahasa Arabnya ada dua jumlah isim, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tapi tinggi kekuatan maknanya taukidnya jumlah ismiyah tu lebih kuat. Sebab tu kata Allah Muhammadur Rasulullah, menunjukkan dia lebih subut, jadul ala subut jumlah ismiyah. Sedangkan fi'il ni boleh maknanya ghairu subut, jadul ala kita berubah-ubah, tajaddud. Jadi isim itu lebih utama. Lepas tu fi'il yang kedua, darajah-darajah, pangkat kedudukan aksam kalimah. Lepas tu huruf ni paling kemudian lah, tapi disusun pun ikut darjah kekuatan penggunaan isim fi'il huruf 3 sebab dia duduk di akhir, taraf. Jadi maknanya kedudukan dia pun di akhir lah kalau bandingin isim dan fi'il. Faham? Bukan maksudnya kalau ada huruf kat depan tu tak ada di sini kedudukan penggunaannya umum, secara umum kedudukan rubah dia mesti di akhir. Cuma sini saya nak beritahu ni, baca banyak benda syarah di bawah tu boleh kita belajar sebagai ilmiah lah, sebagai nak dapat ilmu untuk nak faham lah. Dia kata apa? Apa yang saya fahamnya, summa qawluhu summa fi qawlihi, kan atas kan tambih, terus summa fi qawlihi, summa harfun ni maknanya kata-kata alfiyah lah tu. Jadi dia nak syarah summa harfun ni, mana summa fi qawlihi summa harfun bermakna al-waw ijla, makna litarahi, itu syarah al-Asmuni kan, al-Asmuni. Lepas tu dia nak bagi tahu apa i'rab fi qawlihi ni. Yang saya fahamnya mana majrurnya apa i'rab dia, jar majrur sibuk jumlah, boleh jadi khabar muta'alliqun bil khabar, boleh muta'alliqun bis sifah al mahzufah, boleh muta'alliqun bil hal al mahzufah. Jadi dia nak jelas fi qaulihi, itu yang saya fahamnya lah. Dia ada kaitan dengan hal sini, dia jelas di bawah tu. Qalat Damamini fi qaulil al-Mughni al-babus sani. Al-Mughni ini Ibn Hisham kan. Ibn Hisham dia telah menjelaskan sini kaidah berkaitan dengan hal. Dia kata al-babus sani minal kitab fi tafsiril jumlah. Itu kata-kata dalam Mughni, al-babus sani minal kitab fi tafsiril jumlah. Dia nak cakap tentang jumlah itulah, maknanya itulah termasuk dalam bab al-Mughni, ila al-babus sani minal kitab al-Mughni labitu ila fi tafsiril jumlah wa zakara aqsamaha wa ahkamaha ma nassahu, nas yang dicatat sini, yang dinakal daripada al-Mughni ini ialah al-babus sani minal kitab fi tafsiril jumlah. Dia nak i'rab di situ. Dia nak beritahu hal, mana hal situ. Jadi apa i'rab al-babus sani? Minal kitab fi tafsiril jumlah, semua tu i'rab di mana? I'rab jumlah al-babus sani minal kitab fi tafsiril jumlah. Apa i'rab dia? Apa al-babus sani? Bukan mubtada. Ya, kita kata al-bab ialah mubtada, as-sani itu bukan khabar. Al-sani min sifat. Was-sani sifatul lahu. Fatul bab. Lepas tu khabarnya di mana? Tafsir. Yang khabarnya ialah fi tafsiril jumlah. Tafsirul jumlah, fi tafsiril jumlah ni khabar. Maknanya jar majrur syibul jumlah muta'alliqun bil khabar lah, maksudnya khabar situ. Lepas tu ada satu lagi minal kitab jar majrur juga. Apa i'rab minal kitab? Kan ada jar majrur syibul jumlah dua. Minal kitab fi tafsiril jumlah. Jadi yang khabarnya kena fi tafsiril jumlah tu ialah khabar. Al-babus sani fi tafsiril jumlah. Itu maksudnya. Al-babus sani, al-bab mubtada, as-sani sifah, fi tafsiril jumlah itu khabar. Itu baru mana di tengah-tengah tu ada minal kitab. Apa i'rab minal kitab? Dia sebut kalau tengok rujuk kepada al-Mughni labib, ada lah tu. Qaulul Mughni Labib lah, Ibn Hisham. Yang dalam kitab
Imahan. Bila kita kata mana syibul jumlah muta'alliqun bil hal, di mana sahibul hal? Syekh kita tak ada orang ni. Tak tahu. Dia ada hospital. Kita tak tahu apa, tanya Ustaz Ikhwan. Kita sedang bincang sekarang ni hal. Dia baca bawah tu banyak makna kita boleh belajar ni. Faedah banyak. Tapi kena tengok perhati, tengoklah dia. Dia kata al-babus sani, Syekh Irfan. Al-babus sani minal kitab fi tafsir jumlah, itulah nas daripada kitab Al-Mughnil Labib li Hisham. Apa i'rab al-babus sani minal kitab fi tafsir jumlah? Kita i'rab al-bab tu tak ada. Al-bab as-sani sifat, itu jelas. Cuma khabarnya di mana, sebab ada dua jar majrur. Minal kitab fi tafsir jumlah. Ada dua syibul jumlah. Yang mana satu khabar? Dia khabarnya ialah fi tafsir jumlah khabar. Mana al-babus sani fi tafsir jumlah, itu jelaslah khabar. Mana muta'alliqun bil khabar maksud syibul jumlah. Tapi minal kitab, apa yang minal kitab? Dia ada juga jar majrur situ. Tapi itu saya keliru nanti kata minal kitab tu khabar. Sedangkan Ibn Hisham dia kata mufidul labib, dia ada minal kitab bil hal. Bila sebut hal, mana syibul jumlah muta'alliqun bil hal. Bila sebut hal, kena carilah sahibul hal. Itu yang sangat penting sini, maknanya mesti ada sahibul hal. Dia kata imma hal minad dhamir wa minal kitab, imma hal minad dhamir al-mustaqin fil khabar. Wala yadurru huna taqdimul hal ala, di bawah saya baca bawah sibah. Dia kata itu bila kitab hal lah. Sahibul halnya ialah dhamir yang ada dalam khabar. Mustaqin ni yang terkandung dalam khabar. Begitulah. Jadi bila kata gitu, maksudnya kita biasanya sahibul hal di awal sebelum dua hal. Kan? Yang ja Zaidun wa huwa yadhhak. Yadhhak Zaidun itu sahibul hal. Wa huwa yadhhak itu hal. Ini sahibul hal biasa di awal. Dia kata tak salah, la yadur. Tak salah, sahibul hal di belakang. Jadi hal dulu, sahibul hal kemudian. Sebab sahibul hal ni ialah dhamir yang ada pada khabar, sama khabar ialah selepas daripada minal kitab, itu khabar. Fi tafsirul jumlah itu khabar. Dia kata situ yang jadi celah sikit tak fahamnya ialah sebab dia kata amil maknawi, sebab apa, la yadurruhuna taqdimul hal ala amiliha al maknawi. Dia kata sahibul hal tu adalah amil dia, adalah makna li'annaha zarfun. Sebenarnya zaraf boleh boleh apa, liha tu hal lah kan, li'anna hal zarf mana syibul jumlah maksud itu. Cuma ada orang guna syibul jumlah, syibul jumlah tahulah syibul jumlah ialah al-jar majrur wa zarf. Jadi ada kaitan rapat antara jar majrur dan zaraf. Sebab itu dikata sini zaraf. Zaraf ni ialah minal kitab tu ialah zaraf, anggap zaraf. Syibul jumlah maksudnya. Sebenarnya ada dua yang kita biasanya dua, zaraf ataupun jar majrur. Tak, zaraf lah. Sebab jar majrur ada mana zaraf. Sebenarnya kebanyakan jar majrur mesti ada mana fi ke amam ke mana. Fil bait ke ada mana zaraf. Dari segi makna. Dari segi makna. Ala kan juga ada makna di atas, ada makna zaraf. Kalau dia kata zaraf, dua hal tu ala syibul jumlah lah, mana faham syibul jumlah zaraf. Okey. Bila kita sebut tentang hal dan sahibul halnya boleh ditakhirkan sebab hal ni ialah maknawi sebenarnya zaraf. Kita ambillah satu contoh yang sangat masyhur, syair liman yatamu hisam talalun. Apa ya Rabbi? Itu yang apa, pada pandangan Sibawih dia kata boleh sahibul hal ditakhirkan, ialah syahid dia bagi Sibawih, dia kata talal tu adalah sahibul hal, sedangkan dia di akhir. Tapi ke lain ada khilaf. Selain kita mula tak ada orang ni, kita belajar lah seorang tak apa.
Limayyata, selalu dengar limayyata muhisan talun. Ya Ahmad Khair pernah dengar tak limayyata muhisan talun? Talun. Pasal betul lalu kita alu takdir. Iz, bacalah sikit bawah. Iz sahibul hal indahu wan nakirah. Sahibul hal ni biasa ma'rifah, tapi bila ditakhir boleh jadi nakirah. Macamlah mubtada asalnya ma'rifah, tapi bila ditakhir boleh jadi nakirah. Fid dari rajulun boleh. Jadi bila sahibul hal ditakhirkan dia jadi nakirah. Wa huwa indahu marfu'un bil ibtida. I'rab talalun adalah mubtada dan dia sahibul hal wa laysa fa'ilan lizat, bukannya fa'il kepada limayyata kama yaqul al-akhwas. Ada khilaf al-akhwas wal kufiyun, dia kata itu adalah fa'il. Okey, faham dulu situ. Asal jumlah asal syi ini apa? Ini berkaitan dengan sifat mausuf. Limayyata talalun muhisun. Limayyata talalun muhisun. Muhisun adalah sifat dua talal. Tapi kaidahnya bila kita kedepankan sifat ke atas mausuf, i'rab dia hal. Itu kaidah Sibawi yang biasa orang pegang semua. Boleh i'rab banyak lah. Orang kata banyak dalam Quran juga kita jadi tengok. Bila sifat masa ditakdirkan jadi boleh i'rab hal. Jadi dinding sedinya situ sahih boleh hal nakirah. Ya jadi muhsan. Mana muhisan tu hal lah tu. Asalnya talalun muhisun. Limayyata talalun muhisun. Tu asal dia. Jadi takdim sifat al-mausuf, jadi i'rab dia hal. Jadi maknanya sini syahidnya boleh jadi hal tu ditakhirkan. Sahibul hal. Jadi dia kata yang menasabkan hal ni muhisan ni lah al-istiqrar alladhi ta'allaqa bihi zah. Di mana jar majrur muta'alliqun bil hal. Muta'alliqun bil mahsuf hal. Mahsuf muta'alliqun bi inilah kan juga khabar kan, khabar muqaddam kan. Fid dari rajulun tu mana khabar muqaddam. Sebenarnya satu lagi fid dari rajulun bukan sifat jumlah, ini khabar tu. Kalau baca apa an-nahu tabiki li Abdul Rajihi ke apa, dia bukannya sebenarnya kebanyakan buku lama je yang dulu yang tak ditahqiq dia kata sifat jumlah adalah khabar. Sebenarnya bukanlah khabar. Sifat jumlah muta'alliqun bil khabar al-mahzuf. Jadi khabar al-mahzuf itulah yang ada dhamir situ. Ana mustaqirrun ke apa kita kira fiddar mustaqirrun rajulun. Hatta Zaidun fiddar, khabarnya bukan fiddar. Mana Zaidun mustaqirrun fiddar ataupun istaqarra ataupun kainun ke mana kaunun amun. Jadi maknanya yang menasabkan hal ni al-istiqrar tu yang ada pada limayyata. Jadi talalun tu adalah khabar mubtada lah. Jadi dia ni sahibul hal, muhisan. Okey, Ustaz Ikhbar ada apa lagi? Mungkin dia banyak maklumat ke, boleh bincang sama. Boleh cari ke? Cari di mana? Cari lah. Dan WhatsApp tu ke? WhatsApp. Ada PDF WhatsApp. Terus dia jelas. Jadi bila kita tengok-tengok tu memang betul pun. Maknanya Zaidun fiddar tak boleh jadi fiddar khabar. Sebab apa? Berkata khabar tu adalah makna mubtada. Mubtada tu lah khabar, khabar tu lah mubtada. Bila fiddar pakainya Zaid. Kalau ada Zaidun qaimun betul lah. Zaidun tu yang qiyamnya Zaid. Yang qaimun tu Zaid, yang Zaid tu qaimun. Itu makna khabar. Tapi kalau fiddar bukan makna khabar, bukan makna mubtada. Dia tak sah jadi mubtada. Tak sah jadi khabar. Cuba sini ialah halnya di akhir. Bolehlah
Ambil contoh liman yatamu Hisham talalun tu adalah